Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Pernahkah anda berada di dalam situasi krisis? 15 hari bulan gaji dah habis. Anak bermain di rumah, jatuh, kepala berdarah-darah. Gas memasak, habis. Isteri tengah tumis baik punya. Kan, apa dia? Dia potong-potong bawang Holland, bawang yang manis tu, bawang Holland yang molak tu, warna oranye tu. Kemudian ditumis, pss, kan. Lepas tu dia letak apa? Dia letak udang laut yang warna merah tu. Pss, lepas tu dia tabur belacan, pss, kan. Saya sedang vacuum dekat depan rumah. Kan. Sedapnya. Ayam masak apa tu? Udang belacan, kan. Kemudian, terbaik. Pss, nyut. Api mati. Kan? Gas 1 tong je. Waktu krisis. Nampak tak? Tayar spare anda. Waktu tayar bocor, satu tayar meletup. Kemudian tayar spare anda keluarkan, tengok-tengok tak cukup angin. Lembik. Kan? Sebab lama dah tak tengok. Allah, krisis. Bateri kereta kong. Saya dari dalam tahun lepas, kan, ada pergi kenduri di Johor dari Kelang. Kemudian sampai kenduri, Kota Tinggi, makan apa semua, balik kat kereta, bateri mati. Allahu Akbar, krisis. Nampak tak? Ni, bulan puasa ni, zakat fitrah dah bayar belum? Kan? Pagi raya, Allah, zakat fitrah belum bayar lagi. Krisis. Nampak tak? Tak boleh hidup rotek. Tak boleh hidup rotek. Ni PKP ni tak boleh lagi, kan. Tapi sebelum PKP dulu, kita ni cenderung kadang-kadang nak hidup rotek last minute, kan. Tengok-tengok kita bagi pada ejen untuk hidupkan kita punya rotek dan juga insurans tu, ataupun takaful, macam saya takaful. Tak boleh, saman ada ni, banyak ni. Allah, krisis, tuan. Nampak tak? Di organisasi auditor nak datang. Auditor nak datang. Auditor lagi 2 minggu. Oh ya Allah, kita isu tahun lepas pun tak settle lagi, tak close lagi. Kan? Dia ada macam non-conformance report, NCR. Kan? Masih open lagi, kan. Allah, auditor nak datang lagi waktu krisis. Kemudian customer bagi rating teruk pada organisasi kita. Organisasi besar. Kan, 1,000 staff, 2,000 staff, 15,000 staff. Kemudian kita ada buat CSI, Customer Satisfaction Index. Bagi rating teruk. Allahu Akbar. 1 hingga 10, CSI kita berapa? 5.3. Teruk CEO belasah, shareholder belasah, stakeholder belasah. Apa nak jadi? This is the time of crisis. Ada tak waktu-waktu macam ni dalam hidup kita? Banyak. Banyak. Baik. Hari ni kita nak tengok satu tajuk, iaitu kita busy ataupun kita sibuk waktu lapang supaya kita tenang waktu krisis. Waktu krisis ni payah nak cakap. Kan? Kadang-kadang ada orang sikit sajalah yang tenang, kan. Tapi ramainya macam mana? Kita cenderung untuk menjadi kalut, tak tenang, dan ada banyak masa ataupun beberapa masa kita cenderung untuk menyalahkan orang lain. Disebabkan kita ni lepak waktu lapang, kita lepak, kita nanti dulu, relax dulu, kan. Tahun 2007, saya ingat lagi. Waktu tu saya pakai Kia Spectra. Kia Spectra, saya dari Taman Seri Sedang, Selangor lah, nak ke Penang, nak balik kampung dekat Bertam. Kemudian saya isi minyak dekat Tol Jalan Duta. Dekat Shell tu, Tol Jalan Duta, saya isi minyak. Kemudian saya terlupa. Kan kita buka tank minyak tu, kita tekan dekat depan tu, kan. Kemudian tank tu terbuka, kan. Kemudian kita kena pulas dia punya cap. Waktu tu, Kia Spectra punya design, cap tu dia tak ada tali tau. Dia tak ada tali. Kalau tajuk yang berbeza, dia adalah di bawah tajuk mistake proof, iaitu Pokayoke. So, dia design supaya dia dapat mengatasi kelemahan manusia yang berpunca daripada lupa dan sebagainya. Waktu tu dia tak ada tali, saya isi minyak tu, dia punya cap tu saya letak dekat belakang bonnet. Dia ada spoiler ke apa, kan. Kemudian, saya nak cepat. Saya tutup saja yang penutup minyak tu, tanpa pusing semula cap. Cap tu adalah dekat atas belakang bonnet tu. Kemudian meneruskan perjalanan sampai Tapah. Sampai Tapah, relax apa semua.
Kan? Kemudian meneruskan perjalanan sampai Bertam lah. Sampai Bertam, cab tu ada lagi tak kat atas bonet tu? Tak ada dah. Okay. Lepas tu, ayah saya bagi tahu, saya tak ingat ayah ke adik-adik. Okay, adik saya bagi tahu, hang kena cari cepat weh. Tu cab tu lagi bahaya lah kan. Ayak masuk ke apa kan. Okey. Dipendekkan cerita, saya menangguh-nangguhkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Cuba tengok saya tak sibuk waktu lapang. Kerana saya sendiri yang menjemput waktu krisis tu. Okey? Saya sendiri yang menjemput waktu krisis tu. Tiba-tiba, lepas 3-4 bulan, kereta saya jerk. Waktu gear D tu kita jalan, dia jerking. Jerking dia macam ada shake. Dan enjin tu macam Dipendekkan cerita, saya pergi ke bengkel dan tanya saya punya mekanik lah. Mekanik tanya, abang punya cap tangki minyak ni mana? Kan? Alah, tak pasang lagi Kan? Sejak bila tak ada ni bang? Dalam 3-4 bulan lepas. Allah bang, oi. Bang, tangki abang air masuk. Air hujan masuk. Abang parking macam mana? Bawa bumbung ke open? Open. Kan? Rumah macam apartmen kos rendah tu. Kan? Lama dah masuk air ni bang. Sekarang ni tangki abang ada minyak dan ada air. Tu sebab pembakaran dia tak sempurna. Abang masuk gear je dia gegak-gegak. Ya Allah, ya ke? Lepas tu nak buat macam mana bang? Saya tanya komen tu kan. Kita orang kena keluarkan tangki ni, kena clearkan apa yang ada minyak dengan air ni. Lepas tu kena flush apa semua, pam RM800. Disebabkan saya tidak sibuk pada waktu lapang panjang tu, 3-4 bulan saya ada waktu tu. Dan akhirnya saya jadi kalut waktu krisis kerana saya yang menjemput waktu krisis itu. Kerana saya tidak menjangkakan krisis itu dan ambil lewa saja terhadap perkara yang kita nampak sebagai kecil. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sibuk waktu lapang. Sibuk waktu lapang adalah sifat orang proaktif. Saya ulang. Sibuk waktu lapang untuk tenang waktu krisis adalah sifat orang proaktif. Orang proaktif, jika Allah Ta'ala uji dia dengan waktu krisis, mulut dia tak banyak buka. Dia tutup. Dan minda dia banyak bekerja untuk mencari solution. Tetapi sebelum dia diuji Allah Ta'ala dengan krisis, pada waktu lapang, dia menjangkakan sesuatu dan dia memberi keutamaan kepada action yang sepatutnya dia ambil. Boleh Sekarang ni bulan Ramadan, lepas tu Syawal. 2 bulan lagi, kan? 2 bulan lepas tu kita akan ada sembelihan korban. Tuan-tuan, saya pengalaman, tuan-tuan pun pengalaman kan. Dalam sembelihan ni saya bermula dengan tolong orang potong daging. Pisau cepat tak tumpul. Sangat cepat. Apa lagi yang lapah tu. Tuan-tuan, saya pernah 1 tahun tu dalam 2014 dulu, 15. Kan nak tolong orang lapah. Konon-konon beli pisau apa tu yang cantik tu. Kan ada hulu-hulu tu kan. Okey, lepas tu pisau tu sebenarnya perlu diasah. Okay, dia dah tajam, saya guna lepas tu dia loose lah. Kemudian esok nak raya malam ni asah. Esok lepas solat raya saya pergi potong lah. Kan mula melapah. Sebelum melapah, kita bantu orang dekat lembu yang tombang tu. Kan lembu yang tombang, lepas tu kita angkat kaki dia. Kan lepas tu mulalah jalan pisau tu kat sini. Kan saya jalan pisau tu, mula-mula tajam kan, macam tajam. Kulit potong, lepas tu mula nak lapah permulaan tu, tumpul. Tuan-tuan, saya pendekkan cerita. Sebenarnya pisau ni kena frequent asah. Anda tak boleh buat kerja last minute. Pak mertua saya seorang penyembelih. Saya banyak belajar daripada dia. Tukang sembelih ni. Tuan-tuan tahu tak? Dia sembelih parang korban tu, parang untuk hari raya korban tu bila? Cuba teka. Dia sembelih parang untuk raya korban tu 2 bulan sebelum Ramadan. Sangat proaktif. Dia sangat busy pada waktu free dia. Nampak tak? Tu sebab nanti waktu krisis, hari raya korban, dia tenang. Subhanallah. Kan? Saya dalam tahun lepas cabut gigi. Gigi sakit. Kenapa? Rupanya doktor tu explain. Dia kata, Encik ada satu lubang mula-mula kecil. Lepas tu Encik gosok tu tak sampai. Mungkin dia makan beberapa bulan. Kan? Lepas tu dia sakit.
Kan, sakit tu saya sibuk lah, kerja sibuk. Kan, tangguh. Tak nak busy waktu lapang. Kan, akhirnya berlubang besar, dah masuk sampai apa lapisan-lapisan itu, kemudian pak. Kan, klinik swasta tahulah kena buat apa. Saya sibuk, tak boleh klinik kerajaan nanti lama apa semua kan. Kalau pergi cabut dalam beratus-ratus juga. Kerana apa? Saya tidak membizikan diri saya untuk taking care kan. Dah sakit sikit, pergilah cek betul-betul. Kan, okay. Last sekali dengan kos perubatan ubat koma apa semua sangat mahal dalam 400-500 juga. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sibuk waktu lapang kemudian tenang waktu krisis adalah juga sifat orang yang menjaga masa. So time management dia sangat baik. Okey. Tadi saya bagi beberapa situasi yang mana anda berada dalam waktu krisis. Cuba tuan-tuan tengok 15 hari bulan gaji dah habis. Okey, kita dah melalui. Tengok orang proaktif kan, dia dah melalui beberapa siri pengalaman, bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan. Setahun dia dah tengok. Dia dah tengok dah pattern. Kemudian dia belajar ilmu keuangan. Kan? Apa yang patut dia buat? Dia sepatutnya mengumpul duit dan mengadakan satu amount, kan, 1,000, 2,000, tengok keupayaan anda lah. Ada orang buat 5,000, ada orang buat 10,000 untuk waktu kecemasan. Kan? Itu satu. Kemudian dia dah faham dah kenapa 15 hari bulan gaji aku dah habis. Dia belanja macam ni, dia belanja macam ni, dia belanja macam ni, dia belanja macam ni. Tuan-tuan, belajar dari kesilapan adalah orang proaktif. Anak jatuh kepala berdarah tadi. Kan, kepala berdarah tadi. Sepatutnya di rumah ada apa? Busykan waktu lapang anda dengan pergi membeli sesuatu yang dapat kita bersedia jika ada berlaku kecederaan di rumah. Nampak tak? Ini kalut. Tak ada apa kalut. Klinik tutup pula pukul 2 pagi. Aduh kan. So, nak mengelakkan waktu krisis yang anda tu kalut tu, anda mesti busy waktu lapang. Sibukkan diri anda waktu lapang. Terima notis pemotongan dari TNB. Sudah. No, terima notis pemotongan. Barulah kalut nak pergi. Mula-mula bil tu sampai, kan, pembaca jangka. Meter reader sampai, kan. Okey. Kita nampak daripada luar rumah, isteri kita nampak semua kan. Dia letak dalam postbox kita. Kan? Waktu tu, esok tu sepatutnya dah ada mindset dan take action yang aku nak pergi bayar awal. Sekarang dia dah mudah online dah tuan-tuan. Kerana kita menangguh-nangguhkan untuk sibuk waktu lapang, maka kita akan jadi kalut dan tenang. Dan tak tenang waktu krisis. Kan? Minyak motor habis. Kenapa? Dulu saya bekerja dalam 10 tahun lepas. Kan? Motor kris. Kan? Motor kris, kemudian takat minyak dia tu. Takat minyak dia, dia macam elektronik. Ada bar. Tup, 1, 2, 3, 4 kan. Okey. Rosak. Kemudian saya tangguhkan. Pergi ke bengkel. Malahan nak cek kan. Ada sekali habis minyak. Kan, selalu agak-agak je kan. Orang motor ni dia goyang-goyangkan motor dia. Dia rasa kalau kocak-kocak cukup kan. Kalau kocak-kocak tu ada minyak lah aku tu. Ada minyak kan. Tapi pagi tu ada sekali saya tak isi minyak. Saya agak-agak ada lagi kot. Lepas tu pergi KL, daripada Kelang pergi KL habis. Sangkut tengah jalan. Kerana apa? Saya tak busykan diri saya untuk pergi memperbaiki sensor itu dan kemudian memastikan yang minyak motor saya okey. Nampak tak? Tayar spare tak cukup angin. Tuan-tuan, kita buat latihan proactiveness dengan organisasi. Kan? Tayar spare. Tayar spare ni trainer bertanya kepada partisipan, bilakah waktu yang terakhir anda cek tayar spare anda? Ramai juga yang termenung. Tapi yang proaktif tu dia angkat tangan. Minggu lepas encik, saya tanya. Minggu lepas kenapa isi nak balik kampung? Nak balik kampung krisis. Nampak tak? Nak cek tayar spare bila nak balik kampung. Baguslah. Tapi sebenarnya yang paling bagus apa? Kan? Yang paling bagus apa? Kita buat frequent check untuk tayar spare kita. Kerana orang yang proaktif di waktu lapang, keupayaan dia untuk menjangka krisis, itulah dia punya kompetensi dia. Kan? Aku ni pakai kereta selalu, kan? So kena selalu frequent check keadaan tayar spare saya. Tayar spare kita pernah tanya Okey. Tuan, berapa lama since your last check on your spare tire? Kan? 3 bulan lepas je. Kau lepas kelas ni kau pergi check tayar spare kau. Kan? Ada partisipan angkat tangan. Kan? Allah, setahun dah cik. Setahun dah. Kemudian ada kawan sebelah dia angkat tangan. Saya 5 tahun cik. 5 tahun cik. Kemudian ada kawan daripada kumpulan lain pula angkat tangan. Cik, tayar spare kat mana?
Saya spare kat mana? La ilaha illallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kan? Kita ni orang yang dia efektif, kemudian lama-lama dia jadi efficient, kemudian dia menjadikan proactiveness sebagai habit dia akan sentiasa menjangka dan memberi keutamaan. Itu dua perkataan yang memang kalau tuan-tuan dapat capture skill ni, saya respect lah. Sebab saya pun tak cukup lagi proaktif. Tak cukup lagi proaktif. Dia menjangka krisis, kemudian dia memberi keutamaan kepada action yang dia perlu ambil untuk mengelak dan mengurangkan krisis yang bakal berlaku. Dia belum berlaku lagi. Maka tuan-tuan, orang yang proaktif ni, dia sibuk walaupun waktu lapang. Bateri kereta kong. Bateri kereta kong tu sebab sekarang ni saya dah berubah kepada apa? Kepada dry. Kan, bateri kering. Bateri basah ni nak kena maintenance. Kita dah lah sibuk kan. Allah nak cek air lah, apalah. Lalu saya pakai bateri sel kering. Kemudian bertahun-tahun belajar lagi dari pengalaman. Allah Ta'ala bagi lagi krisis. Sel kering pun mati juga. Sel kering ni, for your information, dia pergi pun 2 tahun setengah. 3 tahun, kan? Sekarang ni 2 tahun saya dah alert dah. Letak dalam Google Calendar dah. 2 tahun, bateri ataupun sekarang ni, cara yang bagus oleh orang-orang kedai bateri ataupun tempat kita servis kereta kan, dia letak tarikh bila awak tukar bateri. So kita bila buka bonet tu nampak kan. Allahu akbar kabira. Maka orang yang proaktif ni tuan-tuan, cuba tengok As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya baca ayat 11, tuan-tuan sambung ayat 12. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Taala, yang muslimin rajin sebelum PKP ni, sebelum PKP pergi solat jemaah, solat subuh waktu hari Jumaat berjemaah, imam baca surah As-Sajdah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Sila sambung. Saya bagi 3 saat. 1 2 3. Betul, alhamdulillah. Sambungan dia selepas qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dan apabila engkau melihat orang yang berdosa tunduk takut di depan Tuhan mereka. Ini waktu apa ni? Ini waktu di dunia ke di mahsyar? Di mahsyar. Kan? Di antara waktu krisis dengan waktu lapang. Yang mana dunia, yang mana mahsyar? Dunia ialah waktu lapang. Mahsyar ialah waktu krisis. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Apa doa mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami telah melihat neraka itu dan kami telah dengar akan jeritan ahli neraka. Nampak tak dalam tafsir dia? Absarna wa sami'na farji'na. Tolong hantar balik kami ke dunia. Na'mal salihan, untuk berbuat amal salih. Inna muqinun. Sesungguhnya sekarang ini, yakni di mahsyar, kami termasuk orang-orang yang yakin. Yakin di padang mahsyar berguna atau tidak? Tak berguna dah. Apa ciri-ciri orang yakin? Ciri-ciri orang yakin ialah dia menggambarkan pahala yang besar semasa di dunia, dan dia takut neraka tu semasa di dunia, walhal dia belum nampak lagi syurga dengan neraka, tetapi dia sibuk waktu lapang untuk mengejar pahala Allah Ta'ala dan meninggalkan maksiat. Nampak tak? Nabi SAW dalam sabda dia, kejar 5 sebelum datang 5. Waktu kaya sebelum miskin, waktu lapang sebelum sempit, waktu sehat sebelum sakit, waktu hidup sebelum mati, waktu muda sebelum tua. Nampak tak? Allahu akbar kabira. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Moga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang disibukkan Allah Ta'ala di dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuk manfaat kita pada masa akan datang. Tuan-tuan puan-puan Allah Ta'ala yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila bercakap berkenaan dengan sibuk, saya tanya tuan-tuan
Awak sibuk tak? Sibuk? Sibuk buat apa? Okey, baik. Ada orang bila cakap sibuk ni, dia ada 2 L. Dia ada dua L. Okey. L yang pertama. L yang pertama apa? Lebah. Lebah ni apa pekerjaan dia? Pekerjaan lebah ni, dia pergi kepada satu bunga, ke satu bunga, ke satu bunga untuk mencari bunga yang terbaik. Kemudian dia balik ke sarang, dia menghasilkan madu yang juga yang terbaik. Untuk manfaat dia ke untuk manfaat makhluk lain. Dia sibuk buat kebaikan. Walhal sebenarnya, dia buat baik itu untuk manfaat makhluk lain, iaitu manusia. Nampak tak? Pernah tengok lebah mula tak? Let lu. Sakak lu. Lebah let lu. Tak boleh tuan-tuan. Kan lebah ni tengok kita buat training, kita buat organizational development consultation dengan training. Dalam partisipan ada 30 orang, 40 orang kan kita dalam kelas ni. Okey, trainer akan buat gaya lebah. Lights on, camera rolling, take one, action. Kita mendekati partisipan ni. Partisipan pun macam, ush. Nampak? Kenapa kita macam mengelak daripada lebah? Ataupun kita macam, lebah kan? Kenapa? Kewibawaan lebah. Kerana dia sibuk waktu lapang. Nampak tak lebah? Kita tak nak jadi satu lagi L. Iaitu apa? Lalat. Lalat sibuk tak? Sibuk. Kan? Kita buat gaya lalat. Lights on, camera rolling, take 2, action. Ada partisipan tu, dia saya datang kat dia kan, dia mampus kau. Kan dia. Dan lepas tu ada yang reset tu. Nampak tak? Lalat ni dia sibuk kan. Tapi dia sibuk apa? Dia pergi ke satu tempat kotor. Dia pergi ke satu najis. Dia pergi ke satu tempat kotor yang lain. Dia pergi ke satu najis yang lain. Kemudian dia menyebarkan penyakit. Nampak tak? Bila anda sibuk, cuba pastikan, adakah anda sedang melebah atau melalat? Kadang dekat office kan ada orang dengan bawa file dia kan, sibuk. Kulu kili kan. Sibuk betul lah dia buat apa. Cuba panggil dia. Oi Mat, kau tengah buat apa tu? Tak ada aku ni. Kau tengah melebah ke melalat? Tanya dia. Kan? So orang proaktif, dia sibuk waktu lapang, they are busy for a good reason. Iaitu keupayaan dia untuk menjangka sesuatu krisis pada masa akan datang, pada esok hari, pada minggu depan, pada bulan depan, pada tahun hadapan. Ini adalah satu karakteristik orang yang hebat, orang yang proaktif, yang menjangka sesuatu kemudian dia mengambil tindakan segera. Jom kita tengok peranan-peranan proaktif dalam beberapa situasi. Sebagai seorang anak, tentu kita dah besar, saya pun dah besar, dah ada anak kan. Kemudian contoh mak ayah saya dekat kampung, dekat Penang kan. Anak ni jangan tunggu waktu krisis. Apa waktu krisis? Ayah call, mak call. Mak, dah lama hang tak call mak. Tuan-tuan, kena ayat macam tu. Checkmate. Sebelum ayah call, sebelum mak call, anak call mak ayah. Nampak tak? Sebelum terkeluar dari mulut adik-beradik, hang tak pernah masuk duit ke kat mak. Kan? Masuk frequent. Nampak tak? Sebelum adik-beradik lain, sepupu-sepupu lain dekat kampung tu bercakap, dia ni kerja besar sikit, dah lama tak balik kampung ni. Sebelum mulut-mulut macam tu bercakap, rancang masa anda, tuan-tuan, almarhum, Allah yarham, Ustaz Ismail Kamus yang pergi dalam bulan Ramadan ni, apa perkataan dia yang paling superb sekali? Jangan tunggu masa lapang, kitalah yang melapangkan masa itu. Anak, rancang masa anda untuk balik kampung. Kan? PKP tak boleh, rentas negeri tak dibenarkan lagi sebab sampai raya ni. Nangis. Tapi anak proaktif macam mana? Dia plan untuk buat video call malam raya. Buat tak ada masalah. Suami barangan dapur. Macam mana nak proaktif sebagai seorang suami barangan dapur? Kan? Di waktu tak ada apa-apa ni, free kan? Free, tak ada apa ni. Pergi dapur jenguk bawang halia, bawang merah, bawang putih. Nampak tak? Kalau kaki sup tulang apa semua tu, tengok rempah-rempahnya. Kan? Tengok sup apa, berahnya apa semua kan? Isteri tanya, bang, buat apa tu bang? Tak ada, saja nak tengok dekat dapur ni, kot apa benda yang tak cukup lagi. Abang. Nampak tak?
Kita tak payah bagi berjuta-juta ringgit dekat isteri. Cukup menjadi suami yang proaktif. Kan, kita akan disayangi oleh isteri. Tuan-tuan pernah dapat WhatsApp tak? Kan, pernah dapat WhatsApp tak? WhatsApp dia ada macam gambar perbualan antara suami dan isteri. Suami dan isteri tu berbual di dalam panggung wayang. Di dalam panggung wayang. Panggung wayang. Dua-dua pernah tengah tengok cerita. Saya sayang awak 200%. Saya sayang awak 200%. Kemudian suami suami WhatsApp isteri mengada-ngada kan. Ayang, saya sayang awak 200%. Tahu tak ayang tu respon apa? Ayang tu respon, bantu saya lipat kain, terima kasih. Simple things. Benda kecil yang impaknya besar. Orang proaktif, dia akan buat, dia proceed. Dia menjangkakan sesuatu krisis, kemudian dia buat, dan buat. Kan? Seorang ayah yang proaktif, saving. Kan? Saving. Seorang adik yang proaktif, seorang abang yang proaktif. Kita cerita jiran. Jiran ni penting Jiran. Sebab ada jiran mengenali jiran sebelah dia selepas tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jiran proaktif apa? Sibuk waktu lapang. Kan, tak payah tunggu waktu krisis. Iaitu anak kita jatuh, anak dia jatuh. Nak buat apa, tak kenal, tak tahu nama, nampak tak? Kan, anak jiran sebelah je. Tapi kita nampak dia dekat padang sana, sebelah sana tu. Macam aku pernah tengok budak ni anak siapa? Kenapa tengah hari dia main ni? Tu anak jiran kau. Anak jiran pun tak tahu nama. Jiran pun tak tahu nama. Betapa tidak proaktifnya kita kerana kita sibuk entah apa-apa, asyik melalat saja. Nampak tak? Imam, waktu-waktu jangan tunggu contohan imam di surau ni, pengerusi surau, AJK surau, perbaiki tajwid, perbaiki akhlak, perbaiki bacaan Quran, subhanallah. Kan, imam jangan tunggu belajar solat jenazah macam mana, belajar mandikan jenazah macam mana. Kan, kemudian talqin pula, kemudian pecah mulut kan. Segala peranan anda di dalam masyarakat, belajar. Jangan tunggu waktu krisis orang bercakap baru awak nak jadi kalut. Boleh eksekutif, non-eksekutif. Macam mana nak jadi terus jadi seorang staff yang kompeten? Kan? Macam mana nak jadi sebagai seorang staff yang kompeten? So, pergi kursus belajar. Okey, orang cakap apa benda kau buat ni? Ya, saya masih belajar encik. Tak apa, sabar kerana mukmin, pemimpin, muslimin, kemudian muslimat yang baik itu, dia belajar dan terus belajar kerana dia ada dalam mindset dia busy waktu lapang untuk dia tenang waktu krisis. Kan? Kita ni kadang kariah ataupun jemaah kan. 20 tahun, 30 tahun solat. Tak pernahnya nak jadi imam, tak pernah upgrade. Rumah upgrade, handphone upgrade, kereta upgrade. Nampak tak? Status Facebook up to date. Kan? Tetapi hafalan macam tu saja. Kan? Lawak ustaz yang sangat famous. Kan? Suami, bismillahirrahmanirrahim waladdallin amin. Kalau jadi imam di rumah, lepas dallin amin tu apa? Isteri dapat jangka dah. Kan? Suami aku ni kalau tak qul huwallahu ahad, dia akan proceed kepada inna a'tainakal kautsar. Ni suami imam tarawih. Kan? Takkan tak hafal inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan? Takkan tak hafal. Kan? So baca dalam solat tarawih. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dah 28 minit dah. Jom kita proceed pada satu surah ke-81 dalam Quran, surah Makkiyah, ayat yang menggentarkan kita. Cuba tuan-tuan tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah At-Takwir, surah yang ke-81, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, dan apabila matahari digulung. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang telah gugur. Kan? Wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung telah dihancurkan. Wa idzal isyaru uttilat, apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Wa idzal wuhushu husyirat, apabila binatang-binatang dikumpulkan. Ini nak hari kiamat ni tuan-tuan. Cerita nak hari kiamat, waktu terjadinya kiamat tu. Kan? Wa idzal biharu sujirat, apabila lautan dipanaskan jadi menggelegak. Wa idzan nufusu zuwijat, apabila roh manusia dipertemukan dengan jasad. Kan? Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, kerana apakah kamu dibunuh. Wa idzas suhufu nusyirat, apabila catatan-catatan amalan kita dibentangkan selebar-lebarnya. Wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka itu dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila syurga itu didekatkan. Wa idzal jannatu uzlifat,
subhanallah, wa idza suhufu nushirat wa idza samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Dan manusia akan mengetahui apa yang dikerjakannya di dunia. Tuan-tuan, waktu krisis yang macam tu kita tak nak menyesal kerana kiamat adalah waktu krisis. Kita tak nak menyesal, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. At-Takwir telah diberi oleh Allah Ta'ala sebagai peringatan kepada kita. Makkiyah adalah ayat warning. Cuba tengok surah 82. At-Takwir 82. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. At-Takwir, kemudian idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-quburu bu'thirat. Dan apabila kubur-kubur dibongkar. Infitar, surah Infitar 82. Dan apabila kubur-kubur dibongkar, dan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, dan waktu itu manusia akan teringat apa yang dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Sadaqallahul azim. Cukuplah 2 surah itu yang memberi peringatan kepada kita untuk terus menjadi orang proaktif, busy waktu lapang, supaya kita insya-Allah tenang waktu krisis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jom kita buat some wrap up. Boleh Yang pertama, tuan-tuan, mindset dan praktis kita adalah sibuk waktu lapang dan tenang waktu krisis. Sibuk waktu lapang dan tenang waktu krisis. Kan? Chinese proverb ada bagi tahu, anticipate the difficult by managing the easy. Saya ulang. Anticipate the difficult by managing the easy. Okay? Baik, yang kedua, suka saya nak bagi tahu, sebenarnya proaktif ni untuk busy waktu lapang dalam semua peranan kita. Saya sebagai suami, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai jiran, sebagai imam, sebagai pengerusi surau, sebagai AJK, sebagai orang yang bekerja di bawah satu organisasi, sebagai kawan, sebagai sepupu, kan. Susah nak jadi itu, semua tu nak jadi proaktif susah. Maka yang kedua apa dia? Selepas kita ada mindset dan praktis, doa. Tuan-tuan, doa Imam Malik rahimahullah ta'ala yang simple saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Imam Malik ni dia baca satu doa saja lepas sembahyang. Kita baca doa panjang kan? Imam Malik baca satu doa saja. Dengan Rabbana atina fid dunya hasanah ni Allah Ta'ala menjaga, salah satu kebaikan dia ialah menjaga kita yang ada peranan masing-masing ni untuk sibuk waktu lapang dan berfikir dan anticipate sesuatu krisis. Ini satu kompetensi yang tuan-tuan kena capture. Itu yang kedua. Boleh Yang ketiga, jika krisis hadir juga, itu adalah ujian Allah dan Allah nak tengok macam mana kita tenang waktu krisis. The true character of a person is in the time of crisis. Cuba tengok karakter anda macam mana dalam krisis. Dan yang keempat, tambah ilmu. When you read, you lead. Readers are leaders. Motivation gets you going, but discipline keeps you growing. So dengan ilmu kita akan menjadi orang yang proaktif, insya-Allah. Tuan-tuan tengok video ni pun juga bermanfaat insya-Allah dan akan terus menjadi proaktif. Moga-moga kita digolongkan di dalam golongan orang-orang yang terus sibuk dalam perkara-perkara yang bermanfaat dan terus benci kepada perkara-perkara maksiat insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih tuan-tuan. Moga sesi ini menjadi sesi yang sangat bermanfaat untuk diri saya yang pertamanya, dan juga tuan-tuan dan juga siapa-siapa yang masih belum tengok video ini, dan tolong sharekan untuk manfaat bersama. Moga kita dirahmati dalam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.